Assalamualaikum. Hai. Waalaikumsalam. Nama apa? Okay, nama saya Siti Aisyah Muhammad. Kalau selesai panggil Aisyah ke? Panggil Aisyah je. Aisyah, ini kita mulakan sesi pertama, iaitu awak datang untuk apa kata untuk diselesaikan masalah awak kan. So saya nak tahu dulu berapa ahli keluarga awak. Okay, saya ada seorang je adik-beradik. Maknanya saya tunggal lah. Lepas tu mak saya kerja nurse. Ayah saya kerja dekat kedai kereta Pro 2. Itu je. Belajar dekat sini okey ke? Atas belajar dekat sini masuk sebabkan apa? Masuk sebab memang nak belajar ke ataupun mak dengan ayah yang Okay, lepas habis PM tu, saya tak tahu pun pasal kerja sosial ni sebenarnya. Saya dapat ni pun sebab cikgu saya yang suggestkan. So masa mula-mula dapat tawaran tu, macam dalam dua lah, nak ke tak nak sebab tak tahu apa tu kerja sosial. Lepas tu macam kalau dah kerja nanti nak kerja apa, macam tengah fikir pasal future apa semua. Lepas tu tanya cikgu, tanya mak saudara, mak saudara tu counselling. So dia macam cakap teruskan je kan. Sebab apa dia cakap, bidang ni luas. So okay, saya try. Lepas tu masa first time tu online, jadi tak rasa macam apa sangat lah. Lepas tu start dari SEM 3 kan dah start belajar face to face. Lepas tu saya dapat rasa yang macam apa jugalah kan. Sebab kita nak adapt dengan situation lagi. Lepas tu syllabus pun makin lama makin susah. Lepas tu yelah, ada jugalah macam perasaan nak berhenti tu. Macam kadang-kadang rasa macam tak boleh teruskan, rasa macam down. Lepas tu tapi Alhamdulillah lah, berkat sabar dan nak habis dah. kalau tu maknanya masuk sini sebabkan niat sendiri lah kan nak masuk. Okay. So mula-mula masuk sini tu okey, macam kan dulu kan online, lepas online tu masuk kira duit semua okey lah untuk belanja semua. Masa first sem tu, phase 2 macam duit belanja tu tak berapa nak okey lah. Sebab tengok-tengok dah habis. Macam kita tak tahu lagi kan macam mana nak urus duit sendiri. Sebab sebelum ni apa-apa mak macam lepas datang sini kena berdikari sendiri. So kadang-kadang adalah juga macam ada hari tu macam tak ada duit, tapi tak nak bagi tahu mak, takut kena marah kan. Okey. Okey kan tadi okey, cerita maksudnya masa online tu okey, tapi tiba-tiba bila datang face to face ni kita dia jadi macam down kan. Aisyah jadi down. Okey, lepas tu Aisyah bila down tu kat sini lah kot-kot lah down sebabkan belajar tak pun ada lagi down disebabkan rakan-rakan ke? Masa awal datang sini dengan kawan tak ada lah. Cuma belajar je lah. Sebab ada masa SEM 4 SEM 3 saya ambil subjek social psychology. Lepas tu dapat lecturer dari Yaman. So saya tak faham apa yang dia ajar. Jadi saya rasa macam benda tu buat saya stres and buat rasa macam memang nak berhenti lah. Sampai rasa nak bagi tahu mama saya dah tak boleh teruskan. Sebab
fikir pasal result, lepas tu takut beban lagi kan. So yang tu je lah yang buat saya stres. Tapi kalau dengan kawan tu tak ada lah setakat ni. Ya, ada kawan kat sini ramai lah yang boleh jadikan orang kata apa, Semangat. semangat. Okay. Family pun okey semua. Itu ada apa-apa yang nak dikongsikan lagi? Tak pun kan tadi dah dapat tag yang ada masalah kewangan. Sedang kot lah macam adalah cerita apa-apa yang rasa nak luahkan lagi. Pasal family ke, belajar ke? Pasal family lah. Kan masuk sem 5, saya duduk dengan mak saudara saya dekat Inasis tu. Kiranya dia roommate lah. Lepas tu masa first week datang sini macam ada benda lah yang jadi tu, buat dia macam tak, dia rasa saya berkira. Tapi sebenarnya benda tu patutnya orang cakap common sense lah kan. Sebab okay, gini cerita dia. Saya kan sem ni saya bawa kereta, and then dia selalulah ajak saya pergi makan, pergi situ pergi sini. Lepas tu saya minta lah duit minyak dengan dia. Sebab yelah kita dah bawa, kita dah bagi dia tumpang. So tapi saya minta RM5 je. Saya minta RM5. Lepas tu dia cakap saya berkira. Faham. Okay, saya pun macam kenapa berkira? Sebab dah kau tumpang aku. Lepas tu kan kita nak berkira apa? Sebab dia pergi kelas ke balik kelas dia minta saya pergi ambil, saya pergi. Lepas tu dia tak bagi, so saya tak minta lah. Lepas tu saya tahu dia mengumpat pasal saya dekat belakang dengan kakak dia. Lepas tu saya tak kisah kalau dia nak mengumpat tu pasal saya, tapi dia libatkan dengan mak saya. Macam kalau tak puas hati cakap dengan saya terus, tak payahlah libat ke orang lain kan. Lepas tu saya biar je sampailah cuti Deepavali tu. Saya cerita semua apa yang dia cakap dekat mak saya apa semua, saya cerita dekat mak saya. Lepas tu mak saya macam tak sangka lah orang yang dia jaga selama ni mengumpat pasal dia dekat belakang. So mama saya pesan, kiranya walaupun dia tu family kita, tapi kita kena berpada-pada buat baik itu. Sebab tak nak benda ni jadi lagi. So masa balik sini lepas Deepavali, saya memang macam jarang lah cakap dengan dia. Lepas tu malam lepas sampai sini tu, malam tu macam ada isu apa tak. Lepas tu dia macam tak nak tegur saya. Sampai hari ni macam duduk dalam bilik pun dia buat macam saya tak wujud. Okay, lepas tu dia buat macam tu, saya pun buat macam tu jugalah. Lepas tu semalam yang lawaknya dia call dengan nenek. Lepas tu macam nak peli-peli saya. Okay, saya macam kenapa? Saya dah tak cakap apa-apa kan. Lagipun benda tu salah dia. Dia yang mengumpat, bukan saya. Lepas tu dia macam nak cakap saya ni play victim. So macam lawak lah juga yang duduk dengan orang toksik ni. Lepas tu nak buat status perli-perli. Saya tak suka jenis ni macam tu. Lepas tu saya macam suka hati kau lah nak buat apa kan. Sebab saya tak berharap dekat dia, saya tak bergantung dekat dia. Selama ni pun dia yang cari saya, bukan saya yang cari dia. Dia nak pergi situ sini, saya tolong. Tapi bila kita dah buat baik, orang lah buat macam tu. Saya macam speechless lah sikit. Kenapa dia macam dia yang start, tapi dia yang paling tersakiti. Betul. Lepas tu ada tak rasa macam nak tukar bilik ke, nak pindah ke? Masa awal-awal tu okey lagi lah sebab saya boleh control. Tapi lepas dah balik dari Deepavali ni nampak makin
dia tu makin nak mencabar kesabaran saya. So saya macam fikir kalau boleh rasa nak keluar terus, sebab saya sebolehnya memang tak nak duduk lah dalam environment toksik tu. Sebab bila saya tengok muka dia, seolah-olah dia tu macam tak puas hati tau. Sedangkan saya dah tak buat apa pun. Saya senyap, tegur pun saya dah tegur, tapi dia yang tak nak layan. So saya dah buat part saya, so dia lah pula fikir kan. Ya, kalau macam tu tak selalu ada bilik ke macam mana? Tak selalu balik ke? Tak pun ada je. Start dari yang malam tu lah. Saya seboleh-bolehnya, kalau selagi boleh duduk kat luar, memang saya tak balik. Kadang sampai pukul 8, 9 baru saya balik. Okay, saya rasa sampai sini je sesi pertama kita. Mungkin nanti kita akan ke sesi seterusnya untuk dapatkan maklumat yang lebih lanjut. Dan masa tu untuk kita buat di bilik yang samalah pada waktu yang sama juga.